berada di titik persimpangan sel saraf berjaya menyalurkan maklumat yang terkandung di dalam rangsangan yang datang dari mata, dari satu saraf ke saraf yang lain. Setelah dipindahkan ke saraf yang berikut, rangsangan tersebut sekali lagi ditukarkan ke isyarat elektrik dan kemudian meneruskan perjalanan sehingga ia sampai ke titik persimpangan lain. Isyarat tersebut yang bergerak ke pusat penglihatan di dalam otak melalui cara ini dibandingkan dengan maklumat di dalam pusat ingatan dan seterusnya imej tersebut diinterpretasikan. Akhirnya kita melihat semangkuk buah-buahan yang telah pun kita lihat terdahulu. Semua kerana sistem yang cukup sempurna ini yang terdiri daripada butir-butir yang beratus-ratus bilangannya. Kesemua operasi yang menakjubkan ini berlaku dalam masa kurang dari sesaat. Oleh kerana aksi penglihatan berlaku secara berterusan, sistem ini terus mengulangi langkah-langkah tersebut. Sebagai contoh, molekul yang memainkan peranan dalam reaksi berterusan di dalam mata dikekalkan dalam keadaan asal pada setiap masa dan reaksi tersebut bermula sekali lagi. Pada masa yang sama, banyak juga operasi lain yang cukup kompleks sedang berlangsung di bahagian lain di dalam tubuh. Serentak dengan ini, kita dapat mendengar bunyi imej yang sedang kita tonton. Kita dapat menghidu, merasai serta menyentuhinya, bergantung kepada keadaan. Sementara itu, berjuta-juta operasi serta reaksi yang lain seharusnya berterusan tanpa gangguan di dalam tubuh kita seandainya kita terus hidup. Sains primitif zaman Darwin jahil tentang perkara ini. Namun Darwin sedar akan reka bentuk luar biasa di dalam mata dan menyuarakan rasa putus asa beliau di dalam sepucuk surat yang ditulisnya kepada A.C. Gray pada 3 April 1860, dalam mana beliau berkata, "Memikirkan reka bentuk mata membuat saya berasa seram sejuk." Darwin tentu tidak akan menyangka bahawa sifat biokimia mata yang telah ditemui sains moden akan membawa pukulan hebat yang tidak diduga kepada teori Darwinism. Keseluruhan proses penglihatan yang telah kami ringkaskan dalam pelbagai garis bentuk di sini mempunyai butir-butir yang lebih kompleks. Namun, ringkasan ini sudah cukup untuk menunjukkan betapa hebatnya sistem yang telah dicipta di dalam tubuh kita. Oleh kerana reaksi yang berlaku di dalam mata adalah terlalu kompleks dan halus, adalah tidak munasabah untuk menganggap reaksi tersebut terhasil secara kebetulan, sebagaimana yang dituntut oleh teori evolusi. Michael Behe, seorang profesor biokimia yang terkenal diiktirafkan, telah membuat komen tentang reaksi mata serta teori evolusi di dalam bukunya Darwin's Black Box. Sudah agak lama keterangan evolusi yang begitu berpengaruh hanya mengakui struktur anatomi seluruh mata, sebagaimana yang dibuat Darwin pada abad ke-19. Setiap langkah serta struktur anatomi yang difikirkan mudah olehnya sebenarnya melibatkan proses biokimia yang rumit yang tidak boleh dinafikan kebenarannya melalui apa-apa hujah sekalipun. Seperti yang telah kita lihat, teori evolusi tidak berupaya menerangkan satu sistem pun di dalam sel hidup. Ini kan hidupan secara menyeluruh. Setelah menolak tanggapan bahawa hidupan itu mudah, sains telah menunjukkan kepada manusia satu fakta penting, iaitu hidupan tidak dihasilkan secara kebetulan. Ia adalah hasil penciptaan yang cukup sempurna. Penciptaan yang cukup sempurna oleh Maha Pencipta yang mencipta hidupan ialah Allah, Tuhan seluruh alam semesta. Allah mencipta manusia dan segala makhluk hidup yang lain, dan manusia harus bertanggungjawab kepadanya.
Allah mengingatkan manusia tentang kebenarannya di dalam Quran. Dan dialah jua yang mengadakan bagi kamu pendengaran dan penglihatan serta hati untuk kamu bersyukur, tetapi amatlah sedikit kamu bersyukur. Malaikat itu menjawab, Maha suci Engkau, ya Allah. Kami tidak mempunyai pengetahuan selain dari apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau jualah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.